So kita tengok kepada digital input output IO programming. Okey, kita nak tengok function. Ni saya minta kamu buat hari tu supaya kamu baca dululah. Ada 3 register utama yang kamu kena tahu. Yang 3 ni memang kamu kena betul-betul tahu dan betul-betul faham. Sebab kalau tak faham yang ini, memanglah tak boleh nak faham yang lain-lain. Okey, so sila beri tumpuan 100%. Okey. Okey, yang pertama dipanggil register trace X. Sebab apa kita panggil dia X? Sebab apa dia X? Agak-agak sebab apa? Siapa boleh jawab? Kenapa kita letak X? Kelas, dengar tak ni? Dengar, saya dengar. Sebab apa kita letak X? X tu port saya. Kenapa kita letak X? Jenis port. Betul. Jenis port. Okey. X ni merujuk kepada kita boleh jadi dia sama ada trace A ke, trace B ke, C ke, D ke, E. Sama ada A, B, C, D ataupun E. Sebab tu kita guna X. X ni merujuk kepada satu nilai yang boleh ubah lah. X kan boleh ubah kan, X, Y kan boleh ubah. So X tu dia sama ada A, B, C, D ataupun E. Sama juga. Port ni X ni pun sama juga. Maksudnya dia pun sama. Merujuk kepada port apa. Jadi untuk PIC 18 yang kita belajar, yang kita gunakan untuk embedded system ni, dia ada 5 port. 5 port. So port kita adalah A, B, C, D, E. Okey. So kalau kita punya PIC ni kita boleh nampak RB, ni RB ni. Nampak tak? RB ni merujuk kepada port B. Amali dah buat dah ni kan. Saya yang terang balik. Kemudian RD sini. Sampai sini. RD dia 7654. Sambung lagi kat sebelah ni. RD kosong ada di sini. Kemudian sambung bawah ni lagi. Dia terpisah. RD dia terpisah. Okey, kemudian port C dia kat sini. Ni ada port C. Ni port C. Mana lagi? Ni ada port C lagi. Ni ada port C. Sini ada port C. Okey, ni ada port E. Port E tak banyak, dia ada cuma 3 saja, 3 pin. E0, E1, E2. Okey, kemudian port A. Port A pun sama, dia ada 5 pin. Dia ada 5 pin. RA0, RA1, RA2, RA3, 4 dan 5. Jadi kita boleh tengok yang port yang ada 8 pin ataupun 8 bit cuma ada B, C dan D. Port B, C, D. Yang ini dia ada 8 pin. 8 pin. 8 pin maksudnya dia ada RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 sampai RB7 kan, 8 pin. 8 pin maksudnya dia 8 bit lah. 8 pin maksudnya dia 8 bit. 8 pin maksudnya ada 8 bit. Satu pin ni satu pin ni kita panggil satu pin. Satu pin, satu talian. Satu pun istilah lah, kita panggil istilah dia satu pin, satu talian. Satu bit data tu dia akan duduk dekat satu talian, satu pin.
ni, satu line. Satu line ni satu pin lah. Satu line, satu pin, satu bit. Dia duduk di sini. Okey. Kalau kita tengok port BCD dia ada 8 pin sebab tu dia ada 8 bit. Port BCD dia ada 8 pin, dia ada 8 bit. Okay. Port yang lain-lain, contoh kita ambil port apa? Port E. Port E ada berapa bit? Port E ada berapa? Ni kelas ada berapa ni? Port E ada berapa pin? 3. Adakah 5 pin merujuk kepada 5 bit? Ya atau tidak? Ya. Okey. Ya ini bermaksud, okey, contoh saya kata let. Saya bagi arahan let A sama dengan 0 B. Saya pakai binary nombor. 0 B 1 0 1 1 0 0 1. Okey, ni saya just bagilah dia punya satu data. Let A sama dengan 0B 10 11 0001. Ni ada berapa bit semua? Di sini ada berapa bit? 8. Ada 8. Okey. Baik. Okey, soalan saya lagi. Kalau port E so berapa bit yang digunakan? Port E ada berapa bit yang digunakan? Port 3. Port E ada 3 pin yang digunakan. Ada 3 bit. Port E ada 3 bit, so dia ada 3 pin yang digunakan. Iaitu yang 3 yang bawah ni lah. Maksudnya yang 5 yang atas ni tak akan digunakan. Dia tak akan dibaca. Dia don't care. Don't care X lah. Kita pakai X. Dia tak bernilai. Kamu letak 1 ke, letak 0 ke, dia tak akan baca apa-apa. Dia tak akan bagi efek pada kita punya atur cara kita. Tak akan bagi efek pada coding kita. Okey? Boleh? Okey, kelas? Boleh? Ada soalan nak tanya? Tak ada sir, tak ada. Tak ada. Okey, next kita pergi pada slide seterusnya. Okey. So, ada 3 register utama yang kamu kena tahu, iaitu register port, trace dan let. Port, trace dan let. Okey. Sebelum tu. Baik, kamu perhatikan dalam slide ni, kamu nampak di sini. Contoh saya ambil RB lah. Okey, katakan RB1 ni. Pin RB1. Nampak tak? Dia tulis apa sini? RB1 dia tulis apa? Cuba baca, apa dia? Apa tulis tu? RB1 INT1 AND 8. AN8 Kecil sangat tu. Kamu tengok kat handphone okey. Okey. Baik. Ada slash kan? Nampak tak? Ada slash kan? slash. Okey, slash itulah. Itu menunjukkan dia ni. Dual port. Nampak ni. Kan dia tulis ni dual port alternate function. Dual port alternate function ni maksudnya port kita ni dia boleh jadi pelbagai fungsi ataupun dual lah. Mungkin boleh jadi 2, boleh jadi 3. Dia mempunyai fungsi-fungsi yang pelbagai. Dia ada fungsi yang pelbagai. Okay, contoh kita ambil tadi port B kita kan. Port B kita fungsi yang pertama adalah RB1. Fungsi yang pertama adalah RB1. RB1. Okay.
bila dia berfungsi sebagai RB1, kita boleh jadikan port kita ni, dia boleh jadi input, port kita boleh jadi input, dan dia juga pada masa yang sama boleh menjadi output. Talian ni, talian RB1 ni kita boleh setting dia sama input ataupun output. Okey, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, talian ini juga dia berfungsi sebagai INT. INT1. INT ni maksudnya interrupt. So kita boleh settingkan kita punya talian ni, talian yang nombor 34 ni, talian nombor 34 ataupun RB1 ini, dia berfungsi sebagai interrupt. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, talian yang sama juga, dia boleh berfungsi sebagai AN8. AN8 iaitu sebagai analog, analog signal. Jadi maksudnya talian kita ni, talian 34 ni ataupun talian nombor RB1 ni, dia ada 3 fungsi. Sebagai input output, dia boleh jadi sebagai interrupt, dan dia boleh juga sebagai signal analog. Kita boleh supply signal analog ataupun kita boleh reading signal analog daripada pin nombor 34. Itu kita panggil sebagai dual function. Dual function pada PIC kita. Dan itulah kelebihan PIC kita. PIC, kelebihan dia adalah setiap pin, setiap talian tu dia mempunyai fungsi-fungsi yang banyak. Banyak. Sama, yang lain-lain pun sama lah. Kalau kamu tengok MCLR, VPP, RE3, RA0, AN0, CV, RF, banyak. Okey, yang lain tu banyak. Dia punya function-function. Kita panggil sebagai dual function lah. Okay, explain the function of the trace port. Okay, so di sini dah ditulis. Kalau kamu tengok slide ni dah ditulis apa? Trace X fungsinya adalah sebagai data direction. Data direction apa? Direction apa? Semua arah. Okey. So trace X ini akan menentukan arah data. Arah data. So ini PIC kita. PIC data dia boleh keluar, maksudnya daripada PIC. Daripada PIC kita hantar data keluar. So bila kita hantar data keluar, kita panggil dia output. Kita hantar data keluar, kita panggil sebagai output. Data tu keluar. Keluar ni apa? Kita sambung ke output lah. Sambung ke LED ke, sambung ke motor ke, kan? Sambung ke apa-apalah. Ini device yang lain sebagai keluaran. Satu lagi data, satu lagi arah adalah kita panggil sebagai input ataupun data masuk. Input. Data input ni adalah data daripada sensor, data daripada button. Tekan button on off, kan? Tekan button 10 tu on off tu. So maklumat daripada luar tu, voltage daripada luar supply masuk ke dalam PIC tu, yang dibaca pada PIC tu, itu dipanggil sebagai input. Sebagai input. Jadi untuk menentukan pin kita ni input ataupun output adalah register yang dipanggil sebagai register trace. Ini nama register dia. Nama register dia adalah trace. Okey, fungsinya adalah untuk menentukan arah. So register trace kita perlu set. Kita perlu tetapkan di dalam kita punya coding. Kita nak set dia sebagai input ke output. Okey. Baik. Kalau kita nak set sebagai input, kita kena letak. So input kita kena letak dia
sama dengan 1. Sebab apa 1? Sebab dia ni. Sebab dia kita nak ingat dia senang ni. Tengok I 1 kan. I macam 1 kan. So 1 lah input. Kalau output dia kosong. Kita set dia kosong. Cara nak ingat dia senang. Kita tengok yang depan ni. Input I 1. Output O kan. Output O kosong lah. Boleh ke Ras? Boleh sir. Boleh input apa? Boleh sir. Input nilai dia apa? Input nilai dia apa? 1. Output Kosong. Okey. So kalau practical work 2, nampak beza tak? Ni mungkin kamu tak masuk lagi kan? Practical work 2 nanti kita nak buat ni minggu ni. Nampak tak? Apa beza dia? Tris ni tulis apa ni? 3C. Sama dengan Kosong apa? sama dengan 1. Sama dengan 1. So maksud dia apa? Input je. Input. Pandai. Nampak? Bila 1 dia jadi input. Bila ni kosong kan? Kosong dia jadi Output. Okay, next adalah register. Nama registernya adalah port. Okay, register port macam mana pula fungsi dia? Port adalah untuk kita buat setting. Kita buat setting untuk kita reading. Nampak read. Read input. Jadi maksudnya adalah kamu boleh guna register port apabila kamu dah set trace jadi input. Kalau kamu tak set trace jadi input, tak guna kamu punya register port. Boleh faham tak? Kelas, dengar tak? Tak faham sir. Tak faham. Okey. Kita tahu bahawa kita punya PIC ni dia boleh baca data. Boleh baca data daripada luar. Luar ni maksudnya daripada peranti luar ataupun daripada sensor ataupun daripada button kan. Betul tak? PIC kita ni boleh baca data daripada luar. Maksudnya baca data ni adalah dia boleh kesan sebarang perubahan voltan, sebarang perubahan voltage pada talian kita, talian PIC tu. Kita boleh set dia sama ada dia nak jadi input ataupun output. Okey, contoh, saya bagi contoh, kita set dia sebagai input. So bila kita set sebagai input, kita kena tahu bila kita dah jadikan dia input, akan ada voltan, akan ada voltage supply daripada luar yang akan masuk ke dalam PIC kita. PIC kita kena sentiasa ready lah nak terima input. Input tu dia digital ingat. Input tu adalah digital. So maksudnya input kita tu dia maybe 0 atau maybe 1. Sama ada kosong ataupun 1. Sama ada dia high ataupun low. Input itu. So kita nak detect dia high ke low tu, kita mesti ada tempat simpan. Kita mesti ada tempat ruangan untuk dia simpan maklumat. Maklumat dia high, maklumat dia low tu kita nak simpan dekat mana? Kita nak baca data daripada luar. Data tu akan datang. So bila dah datang, dah sampai dekat PIC kita, PIC kita tu nak simpan dekat mana data? Register yang ditugaskan untuk membaca data ataupun untuk menyimpan data tu, itu dipanggil register port. Itulah guna register port. Iaitu untuk reading input, untuk baca data daripada luar. Dia akan disimpan di dalam register. Nama register tu port. Jadi syaratnya kita nak baca data pada register port, kita kena set dulu trace A kita sama dengan 1. Bila kita dah set dia sama dengan 1, barulah dia jadi input. Betul tak? So bila kita dah set dia 1, dia jadi input. Bila dia jadi input, barulah port ini boleh digunakan. Barulah dia bermakna lah. Kalau tidak, dia tak bermakna.
Maksudnya port itu dia tak boleh berfungsi sebagai port. Port input tu dia tak boleh berfungsi. Sebagai input. Contoh kita read sensor value such as temperature kan. Kita nak baca data daripada sensor cahaya, sensor suhu kan. Data daripada luar tu dia akan datang dalam bentuk bit 0, bit 1, bit 0. Dia mungkin berubah kan. 1010 dia mengikut suhu. Contoh suhu kita ada berapa? 32 degree, 33 degree, 34 degree kan, dia berubah. So setiap perubahan angka-angka tu dia akan memberi kesan kepada bit kita tu. Bit binary kita tu akan berubah. Jadi maklumat yang dia nak terima tu dia mesti ada tempat simpan. Tempat simpan tu lah kita panggil sebagai port, register port. Yang ketiga adalah register LED. Register LED ni paling senang lah, iaitu untuk output. Ni kita dah buat dalam amali. Amali iaitu syarat dia kamu kena set dia sebagai output dulu. Sebab itu dalam amali kita kamu jumpa trace kan, tadi kita jumpa tadi trace D kan, trace D0 sama dengan 0. So kita jadikan dia output. Kemudian bila kita dah jadikan dia output, kita buat apa ni, let D sama dengan 0 at A. So bila kita dah set port D itu sebagai output, barulah kita boleh keluarkan output apa yang akan keluar. Contoh kalau kita pergi tengok lab 1, kamu set sini trace B kamu sama dengan apa? 0 kan? Trace B kamu set sebagai 0, so sebagai output kan, dah set dah jadi output. Kemudian maklumat yang nak dihantar tu, output tu dalam bentuk apa? High ke low ke? Kan? So maklumat yang dihantar tu kita nak set high ke low tu, itu kita akan letakkan dalam register LED. Register LED. So sebab tu bila di sini ditulis let B sama dengan 0 kali FF kan. F ni maksudnya F ni hexa dia. Kalau binary dia maksudnya 111111. Maksudnya semua satu, semua high. Jadi kamu dah set dia output. Kemudian output tu nak jadi nilai dia apa? 0 ke 1. So kamu pun set dia output dia adalah FF. So bila kamu set FF, kamu telah set dia semua port itu ada 8 bit. So semua bit tu daripada bit B0 sampailah B7 semuanya 1 ataupun high. So itulah dia fungsi untuk register LED. Itulah fungsi register LED. Okey. Ini contoh lah, ini contoh dia bagi. Ini A, ini A, ini A. Kalau B, B lah kan. Kalau C, C lah. Tapi yang nak kita tahu ni adalah apa peranan dia. So ingat, sekali lagi saya ulang. Register trace adalah untuk tentukan arah. Sama ada dia nak jadi input ke nak jadi output. Register port adalah untuk kamu baca data. Read value, read input value. Input kita tu apa? 0 ke 1 ke daripada luar, input daripada luar. Register LED adalah untuk output saja, untuk keluaran saja. Keluaran kita tu kita set dia high ke low. Contohnya kalau kita set di sini LED B sama dengan 0B 0001 001. So pin dia punya pin dia B0, ini B0, B0 1, B1 ni B1 0, B2 0, B3 0, B4 ni B4, B4 1, B5 0, B6 0, B7 0. Jadi tak semuanya low kan. Ada dua je high, yang lain low. Jadi kalau sambungkan ke LED, B0 ni menyala, yang ini padam, ini padam, ini padam, yang ini menyala, ini padam, ini padam, ini padam. Jadilah keluaran. Okey.
So ini kita tengok lagi, trace D kosong sama dengan kosong, so setting output. Kosong, setting output. And then output tu apa nilai yang kita nak hantar. So nilai dia adalah FF. Send output. Send output. Okay, by clearing any bit of the trace register bit kosong, the corresponding port pin is configured as output. Nampak? Ini register trace. Kan, contoh kita kasi trace A, ni nilai dia 00110000. So yang mana yang kosong tu jadi output, yang mana satu tu jadi input. So ini pin kita. So ini pin lah. Ini RA. Ini RA. Ini R. Ini kosong. Yang ini R. A1. Ini RA2, RA3, 4, 5, 6, 7. So ada 8 pin. So RP kosong, RP 1 sampailah RP. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Ini data masuk kan, anak pernah nampak data masuk. Ni input. Ni input. Input masuk dalam kan, daripada sensor. Input daripada sensor, daripada button. Ni button. Okey, keluaran output. Ni output sambung ke LED ke, sambungkan ke relay ke kan, output sambung ke motor ke. Okey, kemudian yang ni dual function tadi samalah yang saya terangkan tadi, yang mana yang ada slash tu nampak, ada slash. Ini maksudnya dia dual function lah, dia ada dua fungsi yang berbeza-beza. Ni RC7 pada yang masih sama, dia boleh juga menjadi sebagai receiver. RX receiver. Ini TX ni transmitter. Ini untuk kita hantar isyarat keluar. Kita nak hantar communication So kita kena receive and transmit. So kita kena guna pin command yang berbeza lah. Okay. Baik. Okay. Contoh dia kata sini port RA4 slash T0CK. T0CK ni, T0 ni timer. T0 ni adalah timer. Maksudnya port pin kita ni, pin pada RA4 ini juga dia boleh berfungsi sebagai timer. Timer nombor kosong. So nanti kita akan bincang lagi berkenaan dengan topik timer. Okay, cuma untuk buat masa ni kamu kena tahu je lah, iaitu setiap pin tu, talian tu dia boleh ada fungsi yang berbeza-beza. Ni RB untuk interrupt. RB specialized untuk interrupt. Ni pun interrupt juga ni. Ni interrupt ni. Ni macam-macam, dia ada banyak kategori interrupt ni, nanti kita akan belajar lebih lanjut lah. Okay. And then port C. Port C dia tulis ni, kita juga boleh jadikan dia sebagai USART, MSSP, USB module, RC4, synchronous serial port. Okay. Ini khusus untuk kita buat bidirectional port. Ini khusus untuk kita buat communication. Untuk kita buat communication, kita nak sambungkan ke device yang lain lah. Kita nak transmit data kan, data kita ni ada banyak. So kita nak kawal pergerakan data tu. Contohnya kita nak loading program, nak copy program, nak copy data daripada PIC pergi ke komputer kan, gunakan kabel USB tu. So daripada kabel data program yang kamu dah programkan dalam komputer kamu tu, kamu nak write dia, nak tulis dia dalam PIC.
So dia mesti ada laluan, dia boleh lalu. So laluan yang kita nak gunakan itu kita bolehlah pakai port yang pada C ni. Port C ni kita boleh setting kita buat communication dengan USB, communication dengan serial port dan sebagainya lah. Okay, kita boleh setting lah synchronous semua tu lah. Baik, okay, sama juga dengan port D. Port D adalah dia punya fungsi itu. Saya tak terang detail lah ni. Cuma kamu tahu je lah, dia dipanggil dual function. Okay, port E dia boleh analog, analog input. Jadi N tu kan, analog. Okay, dan setiap pin, setiap talian itu dia cuma ada 2 value. Nampak? Dia dah beritahu dari sini. Setiap talian tu dia cuma ada 2 value, 2 kosong atau 1, low ataupun high. Low ataupun high. Dan total semua boleh ada 8 bit sajalah, tak boleh lebih. Kalau kita nak pakai bit 10 bit, 12 bit, 16 bit, boleh pakai, tapi kita kena guna dua port lah. Jadi kalau kita punya data kita tu besar, data kita 16 bit, kita nak reading data 16 bit, so tak boleh pakai satu port. Kita kena guna 2 port baru cukup. Dua port baru cukup 16 bit. Dan satu port 8 bit. So nilai tu kalau kita ubah dia kepada nilai desimal, nilai desimal dia bermula daripada nombor 0 lah, 0 sampai 255. 255 ni maksimum lah, nombor 255 sama dengan FF lah. FF ni maksudnya semua satu lah. 1 bersamaan dengan FF sama dengan 255. Sebab tu dikata sini count to 255. Okay, dan ni contoh sampel. Okay, so kalau kita tengok atur cara ni, kita setting trace A semua kosong, B kosong, C kosong, D kosong, E kosong. So apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Trace A kosong, trace B kosong, trace C kosong, D kosong. So maksud dia apa? Apa maksud dia? Apa yang berlaku pada register tu? Apa yang berlaku pada port tu? Semua jadi output. Alhamdulillah. Syukur ada yang faham. Semua port tu A, B, C, D dan E tu semua jadi output. Baik, bila dah jadi output, baru kita buat arahan seterusnya. Arahan LED ni, arahan LED. Arahan LED untuk apa? Ni untuk menentukan dia keluaran kat mana sir? Dekat PICU port dia. Bukan keluaran kat mana. Keluaran dia tu nilai apa? Dia nilai dia high ke nilai dia low. So kamu kata LED A. So register LED A. So register LED A, port apa yang terlibat? Port A. Port A. Okay. So Port A. pada talian port A kamu, apa bacaan yang akan keluar kat situ? Satu. Semua tinggi kan? Semua high. Alhamdulillah, syukur. Jadi port A kita ni akan terima keluaran semua high. RA 0 sampai RA 7. Semua jadi high. PIC 4580 dia ada RA 6, dia ada RA 7. Lain PIC lain lah dia punya port dia. Yang ini PIC apa ni? Ni PIC 4455 4550 kan, nampak? Ini 4455 4550 kan. Dia punya RA dia, port A dia ada 8 bit. Okay, jadi setiap PIC tak sama dia punya kaki tu. Walaupun kaki mungkin sama 40 kaki, tapi setiap pin tu berbeza-beza. Okay, yang lain saya ingat ni pemahaman ni kan sama juga. Ni pun sama, ni berbeza sikit. Sebab apa berbeza? Sebab di sini nampak. Yang lain semua kosong-kosong. Kecuali yang B. D dia jadikan 0F. Apa maksud dia? Yang lain semua kosong. Kecuali yang ini ada F. Satu sir nilai dia. Yalah, dia dari 1. Jadi apa yang jadi kalau dia 1? Dia ada input Okey, yang mana yang jadi input? trace B. Trace B. Okey, trace B ada 8 pin. Pin mana yang jadi input? Pin kosong. Okey, pin kosong lagi. Pin kosong betul. Okey, kamu ubah dulu nombor 0F tu jadi binary. Berapa dapat? 000 1111.
Okey, kamu dapat 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okey. So soalan saya, pin mana yang menjadi input? Kan tadi kawan kita dah sebut port B jadi input. Tapi port B kita kena ingat port B ada 8 pin. So daripada 8 tu yang mana yang jadi input? Tadi kawan kita dah tolong jawab, iaitu pin yang bawah sekali, iaitu dia kata pin kosong, RB kosong lah kan. Pin kosong, RB kosong lah. RB kosong. RB kosong yang belakang ni. Ni RB kosong. Okey, mana lagi yang jadi input selain daripada RB kosong? 1, 2 dengan 3 sir. Okey, selain daripada RB kosong yang jadi input adalah RB1 yang ini, RB2, RB3. Okey. So 0, 1, 2, 3 jadi input. Tapi ingat yang belakang ni jadi apa? Jadi output. Jadi maksudnya RB4, RB5, RB6 dan RB7 jadi output. Walaupun dalam port yang sama, tapi tak semua pin jadi input dan tak semua pin jadi output. Kita boleh set. Bila kita set dia 1, dia jadi input. Bila kita set dia 0, dia jadi output. Okey, nampak tak? Itu kaitan dia binary ni dengan hexa ni. Sebab tu saya sangat-sangat tekankan ni. Okey. So, kita buat arahan ni, nampak? If, jika RB kosong ni input ke output? Input. Input. Okey, baik. So, dia punya program dia adalah jika RB kosong sama dengan kosong. Jika RB kosong sama dengan kosong, RB kosong ni input. So RB kosong ni kita sambungkan ke button. Kita sambungkan ke push button. So bila kita tekan push button, button kita ni dia ada dua condition lah, dua keadaan kan. Satu dia boleh on ataupun boleh off. So bila kita tekan button on, so bila button on ada voltage, ada voltan. Voltan akan masuk ke dalam RB kosong kita. So RB kosong kita kalau dia on, maksudnya kalau button kita on, condition dia RB kosong sama dengan 1 lah kan. Bila dia on, RB kosong sama dengan 1. Bila dia 1, apa dia buat? Dia akan buat arahan yang bawah ni. Itu kalau dia on, kalau dia on. Tapi kalau RB kita off kan, tak ada, maksudnya button kita tu kita tak tekan, dia off. So jadi button kita off, jadi dia akan bagi keluaran yang berbeza, nampak? Kalau dia off, dia akan bagi keluaran 0F. Kalau dia on, dia bagi keluaran 0. Jadi maksudnya dia main dengan button lah ni. Bila kamu tekan button, port A kamu, pin, ada 4 pin pada port A kita. Ada 4 pin pada port A kita, iaitu pin yang belakang kan, RA0, RA1, RA2, RA3. 4 pin ni dia akan menyala lampu. Manakala R4, R5, R6, RA4, RA5, RA6, RA7 dia akan baca kosong. Dia akan keluar kosong. Maksudnya LED, kalau kita sama ke LED kat situ, LED tu padam lah. Yang on cuma 4 LED yang belakang, yang bawah. Itu kalau kita button kita tak tekan lah kan, button kita tekan off. Tapi kalau button kita tekan, so RB kita akan baca 1. So jika 1, dia akan offkan semua. Maksudnya LED kita ni pada port A kita semua akan terpadam. Semua akan terpadam. Itu kita punya coding lah. Coding untuk ni lah, yang kat sini lah. Coding ni. Example ni. Untuk example. Okay. Jadi itu pentingnya kita kena tahu di mana kita nak pakai, di mana kita nak baca input kita. Jadi kamu kena tahulah, kena faham ni command-command ni. RB apa, kosong ni apa, R apa, B apa kan, F ni apa maksud dia, ni kena tahu ni. Trace ni apa, A ni semua ni semua. Itulah pentingnya
coding untuk embedded system. Okey. Boleh? Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okey. Yes sir. Baik. So, next kita tengok pada 1.4. Hari ni saya nak habiskan chapter 1 lah. Saya habiskan chapter 1 sebab sama je. Yang lain ni pun sama juga. Okey. So, kita tengok kepada yang ini sikit je ni. Yang ini time delay. Time delay ni saya tak nak cerita banyak lah. Cuma kamu pun tahu ni. Delay ni tujuannya adalah untuk kita buat lengah lah. Lengah pada kita punya program. Dia buat looping kan. Dia buat looping. So bila dia masuk dalam program delay, program tu akan berjalan. Program tu dia akan berpusing-pusing. Pusing ini dalam satu masa yang tertentu. Dia akan buat calculation sampailah syarat dia ni dipatuhi, dia akan keluar. Dia akan keluar daripada gelung. Gelung delay. Jadi delay ni orang kata kerja yang tak guna lah. Dia buat satu program yang tak berguna. Tujuannya adalah untuk melengahkan masa. Melengahkan masa. Jadi kita akan nampak seolah-olah seperti bila kita buat program macam ni, LED di FF maksudnya lampu high kan. FF ni high. So high, LED kita menyala lah. Katakan kita sambungkan ke LED. So LED kita menyala. Bila dia menyala tu, berapa lama dia nak menyala kan? Berapa lama dia nak menyala. So dia nak menyala tu kita bagi dia delay. So katakan delay 3000. Katakan 3000 sama dengan berapa? 3 saat. Katakanlah senang kira. So 3000 sama dengan 3 saat. So dia akan menyala 3 saat. Kemudian dia low. Dia bagi kosong-kosong, dia low. Low pula berapa lama dia nak low? Dia low lagi 3 saat juga, 3000. 3000 calculation lah ni. 3000 ni maksudnya 3000 calculation ni. X dengan Y ni 3000 tambah tolak sampailah cukup 3000. Dia akan patah balik pergi atas. Buat lagi on off. Jadi daripada situ kamu akan nampak LED kamu tu dia menyala 3 saat, dia padam 3 saat. Menyala 3 saat, dia padam 3 saat. Itu fungsi delay ya. Itu fungsi delay. So delay ni kita boleh guna function for. Kita guna function for. Ataupun looping looping for. Okey, ada soalan? Ada, sir. Okey, ini contoh lagi coding untuk kita baca data. Tadi banyak kita buat coding tulis data, write kan, write ataupun kita tulis output. Kita guna LED. Kita guna LED ni maksudnya untuk output lah. Ini guna untuk input. Untuk read. Read ingat, read kita tak pakai register LED. Untuk read kita pakai register port. Beza kan? Untuk output kita pakai register LED. Tapi untuk read kita pakai register port. Port. So command ni program ni dia akan buat satu arahan. Kita set integer A sama dengan kosong. Ini untuk kita setting awal lah. Setting awal pin kita, maklumat dia A sama dengan kosong kan. Kita nak clear value lah. So bila dah clear value, kita baca pula A sama dengan apa. Dia kata A sama dengan port A bits RA0. Jadi dia akan baca pada talian RA. Talian RA pin RA kosong kan, satu pin je dia baca. So pada pin kosong ini, katakanlah sini IC kita. So ini RA0. So RA0 ni akan sambung ke input lah. So input kita ni maybe lah mungkin daripada button contohnya. Button kan. So button. So ini 5 volt. So bila kita tekan button ni, voltage akan flow kan. Voltage akan flow pergi ke RA0 kan. So maksudnya bila kita tekan button, RA0 akan baca high. Bila kita tekan button, RA0 akan baca
high ataupun high ataupun satu lah, ataupun 5 volt. Kan 5 volt. Bila kita remove kan, kita tak tekan button, kita tekan button, RA kita akan baca low. Sebab tak tekan kan, tak tekan tak adalah supply datang ke sini kan. Supply dia daripada sini, daripada positif ni kan. Bila kita tekan baru dia flow current tu. Tapi bila kita tak tekan, dia tak ada data lah. So dia tak ada data, dia baca low. RA kosong kita, RA kosong kita akan baca low ataupun sama dengan kosong, ataupun sama dengan kosong volt. Okey. Itulah fungsi register port. Okey. Okey, ini sama juga. Ini arahan if lah, sama lah tadi. Jika nak uji keadaan tu kan. Nak uji, nak tahu apa status pada pin input RD kita. RD5 kita ni statusnya apa? RD5 kita ni statusnya apa? Dia high ke, dia low ke kan? So kalau dia high, apa kita nak buat? Kalau dia low, apa kita nak buat? So kalau dalam situasi ni, dia kata if RD5 sama dengan kosong. Maksudnya jika RD5 sama dengan kosong, dia uji. Kalau RD5 ni kosong, maksudnya dia low, apa kita nak buat? Apa arahan seterusnya yang kita nak buat di sini? Apa arahan? Kalau kosong je lah. Kalau high, dia tak bagi tahu apa. Cuma yang dia nak uji jika kosong saja. Itu sama juga. Itu pun kita guna read juga. Kita guna register port. Kita guna register port untuk read. Sama. Ini pun sama, read. Okey. Ini untuk output tadi lah. Output untuk keluaran. Keluaran. Okey, keluaran kita pakai register LED. Okey, kita boleh tulis dalam dua bentuk lah. Satu, kita boleh tulis dalam bentuk macam ni, panjang kan. Lata a bit lat a bit dot LED a kan. Kadang-kadang kita jumpa LED A1 je. LED A1. Ni LED A bit dot LED A. Ada kadang-kadang kita jumpa LED A1. Dia tak ada yang titik-titik. Itu bergantung kepada compiler kita lah. Compiler kita ni mana yang dia boleh baca. Ada compiler boleh baca yang ini. Ada compiler boleh baca yang ini. Ada compiler dua-dua boleh baca. Jadi itu C programming kita punya inilah, punya setting. Jadi kamu jangan keliru lah. Jangan keliru, kadang-kadang ada bits, kadang-kadang tak ada bits, sebab apa kan. Itu semua bergantung pada compiler kita lah. Lepas tu kalau dalam lab tu, dalam lab kita ni kan, contoh ni tris-B kosong, tris-B kosong, dia tak ada port, tak ada tulis tris dot tu. Ni LED B, dia tak ada tulis LED bits B, dia terus tulis macam ni. Ni sebab kita guna compiler XCX ni kan, dia baca macam ni. Yang ini dia tulis tris bit dot tris B. Nampak tak kelas dia punya beza dia tu? Nampak ke? Nampak. Ada yang dot, ni ada yang dot kan. Sama je kan. Kalau kita buang yang ini, kita nak buang yang ini ke kan, kita nak tinggalkan tris B kosong,
Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak edit. Tu bergantung kepada compiler. Ada compiler boleh baca, ada compiler tak boleh baca. Jadi kalau tak boleh baca, kita kena tambah yang bits titik ni. Ada compiler yang boleh baca, so kita tulis yang ini saja. Jadi kita pulang lah. So kalau dalam final, dalam exam kamu nak jawab, bolehlah dua-dua cara boleh. Nak tulis yang titik pun boleh, nak tulis yang nak tinggalkan yang apa, yang depan ni saja pun boleh, sama je. Yang ini depan ni saja pun boleh, sama je. Yang penting ni, yang penting dia punya ni port apa, nombor apa, port yang keberapa, nombor apa, kan? Apa dia punya data dia, kosong ke satu ke, kita tahu. Kalau kosong jadi apa, kalau satu jadi apa. Macam ni, B kosong, kan, kosong. Tapi kalau kat sini dia tak tulis pula B kosong, kan, dia tak tulis B kosong sebab dia nak bagi tahu semua port B, bukan B kosong saja, semua port B. Dia nak bagi tahu itu. Okey, ni sama juga untuk kita send untuk sebagai send value, maksudnya output lah. Ingat, kalau dia kata send, so kita tahu dia output. Tu dia punya keyword dia lah, output. Send, output. Kalau dia kata reading, kan, read mesti input lah, read mesti input. Kan, kita nak baca ni mestilah daripada something di luar kita nak baca, so jadi input lah. Kalau output ni kita nak hantar, nak write, ataupun sometimes output dia tulis read, dia tulis send, kadang-kadang dia tulis write. Write, send, tu semua output itu. Kalau write, send, tu output. Dia punya command tu kadang berbeza-beza. Jadi kamu kena tahu juga bezakan tu. Istilah tu. Istilah dia. Reading, writing, kan beza. Reading baca kan, reading baca. Writing tulis. So tulis output lah. Okay, macam ni contoh ni, let B. Dia tulis apa, nampak? Maksudnya tak semua port high, kan, ada yang high, ada yang low, ada yang high, ada yang low. Ni high, ni low, ni high, ni low. Okay. Exercise A, make a program in order to for LED blink. Make a program to order to LED. Ni bagus ni. Ni buat program untuk onkan 4 LED. Kan, dekat port C. Nampak? Boleh tak terjemahkan ni? Masuk ni. Net ni untuk apa? Output. Read ke write? Kalau output, read ke write? Right, saya. Right. Tulis, right. Okay, ni program-program lain. Exercise B, exercise C, exercise D. Okay, so saya nak kamu buat, setiap orang make a program in order to or LED input B to blink. Make a program to input port C. Create a program. Okay. Sekarang saya nak kamu, tugasan ni lah. Tugasan ni adalah kamu ni buat program ni. Tulis. Tulis kat kertas macam biasalah. Tulis kat kertas. And then nanti scan. Scan. Tulis pakai pen. Pakai pen, scan. Okay, program ni. Buat ni semua. Exercise B ni A, B, C. Exercise B, A, B, C dengan dengan exercise C, A. Kemudian exercise D, buat ni satu juga lah. Ini pun sama-sama je. Buat satu je.